Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Malaysia Memilih bersama saya Haris Ashraf Hasnan dan sudah tentu esok merupakan hari yang penuh debaran. Ramai yang menantikan siapa yang bakal bertanding di 222 kerusi parlimen yang bakal kita menyaksikan siapakah yang akan menentukan tampuk pentadbiran negara untuk 5 tahun yang akan datang pada 19 November nanti. Dan sudah tentu untuk waktu ini banyak perkara untuk kita teliti, untuk kita fahami dan juga telusuri. Memahami dari segi konteks terutama golongan belia, jutaan yang pengundi berusia 18 hingga 21 tahun dan juga golongan belia dengan range umur dan juga jumlah pengundi hampir 50% merupakan di bawah usia 40 tahun dan ke bawah. Banyak perkara yang perlu kita fahami. Ini antara kajian ataupun data penting sebelum saya menganalisis bersama dengan tetamu sebentar sahaja lagi. Pertamanya, kalau kita nak tengok dari segi pecahan, isu utama yang mendominasi serta apa yang diinginkan oleh pengundi. Kalau kita fokus dalam tempoh ataupun blok ini, kita nak melihat kepada pengundi muda belia 40 tahun, 18 sehingga 39 tahun. Ini merupakan kajian yang dilakukan oleh Ilham Center sendiri. Pertamanya, kalau anda lihat warna merah di sini, 40% prefer ataupun lebih suka ataupun menumpukan isu iaitu menjadi pilihan utama mereka, keutamaan mereka dalam menentukan siapa yang akan dipangkah di kertas undi nanti. Apabila kita bercakap soal isu, bukan sahaja individu yang berusia 18 hingga 20 tahun, tetapi individu ataupun kelompok usia 21 sehingga 29 tahun juga 41% menyatakan bahawa isu menjadi perkara utama kepada mereka. Apabila kita telitikan pula peringkat umur 30 hingga 39, pilihan utama mereka adalah dari segi calon. Bagaimana siapa yang akan diletakkan di kerusi-kerusi parlimen itulah yang akan menjadi penentu dalam siapa yang akan dipangkah pada kertas undi nanti. Baik, ini merupakan antara kajian ataupun dapatan yang dilakukan kajian oleh Ilham Center. Baik, apabila kita teliti secara keseluruhannya, calon karakter ataupun yang menentukan individu ataupun apa yang akan dipangkah pada kertas undi nanti adalah calon, diikuti parti 32% dan juga isu 30%. Baik, seterusnya, kalau kita ikut pecahan dari segi kaum pula, sudah tentu banyak perkara-perkara yang perlu diteliti. Kalau kita lihat, Melayu masih lagi meletakkan isu calon sebagai keutamaan, diikuti dengan parti dan juga 25% adalah melibatkan isu. Selain daripada itu, bandar, pinggir bandar, di kawasan tanah rancangan juga banyak perkara-perkara yang meletakkan calon serta parti sebagai keutamaan. Apabila kita memperincikan perkara ini, penting untuk kita lihat bagaimana sekarang ini sudah hampir pasti 3 penjuru, 4 penjuru di banyak sebenarnya parlimen-parlimen yang telah pun parti-parti yang mengumumkan calon-calon yang bakal bertanding di 222 kerusi parlimen ini. Jadi saya nak terus sahaja bersama dengan saudara Fauzi Fazil, fellow penyelidik Majlis Belia Malaysia menerusi telefon ketika ini. Fauzi, bagaimana kita ingin memahami dinamika pengundi terutama melibatkan golongan belia ini apabila banyak parti pada pilihan raya kali ini, banyak calon, pertembungan yang boleh dikatakan cukup sengit bakal berlaku pada pilihan raya kali ini. Bagaimana pengundi muda yang pertama kali nak mengundi pada kali ini akan menentukan pemimpin mereka di kawasan mereka untuk tempoh 5 tahun akan datang ini, Fauzi? Okay, baik Haris. Terima kasih atas peluang yang diberi ini dan juga terima kasih juga kepada Ekstra Awani atas peluang yang diberi. Baik, pemerhatian saya apabila turun ke lapangan bersama dengan belia-belia, terutama dengan belia terlibat dengan pertubuhan belia ni, kita melihatkan kebanyakan golongan belia terutamanya berumur bawah 25, bawah 20 tahun ini, fokusnya lebih kepada calon. Mereka tidak begitu faham tentang dinamika politik atau isu-isu yang berlaku apabila kita berbincang tentang isu. Mungkin apa disebut tentang langkah Sheraton ataupun perubahan Perdana Menteri. Perkara ini tidak begitu jelas dalam kalangan golongan belia bawah 25-20 tahun ini.
Mereka lebih gemar untuk berbincang tentang isu-isu calon nama-nama besar seperti Tuan Mahathir, Anwar Ibrahim, Ismail Sabri. Nama-nama itu lebih mendominasi perbincangan tentang pengundian yang akan dilaksanakan. Yang keduanya berkenaan dengan isu peribadi, orang kata apa, integriti dan juga kebersihan, orang kata apa, image calon-calon yang bakal bertanding. Itu ada menjadi topik perbincangan golongan-golongan belia apabila saya sini turun ke bawah. Macam sebelum ni saya turun, 2 minggu lepas saya turun ke Johor, minggu lepas saya turun ke utara, Pulau Pinang dan Perak. Perkara ini disentuh dan saya dapat lihat golongan-golongan belia amat orang kata apa, sedikit tidak mengembari tokoh-tokoh yang dilihat mempunyai sejarah lompat parti, sejarah yang dikaitkan dengan kes-kes rasuah. Perkara-perkara ini menjadi perkara yang akan menghindarkan golongan belia untuk mengundi sesetengah calon politik dalam pilihan raya kali ini. Fauzi, bagaimana Fauzi menyebut berkenaan dengan isu karakter pemimpin? Penapisan perlu dilakukan, bercakap juga soal tokoh-tokoh seperti Fauzi katakan, tokoh-tokoh yang mungkin terpalit dengan isu pendakwaan di mahkamah dan sebagainya. Bagaimana kita nak meneliti ataupun memahami bahawa parti-parti pada ketika ini penting sebelum hari penamaan calon esok untuk menapis segala dari segi pelbagai perkara perlu diteliti dalam meletakkan calon itu, terutama dalam kita nak menggamit hati pengundi muda ini, Fauzi. Ini satu perkara yang amat menyedihkan saya di peringkat Majlis Belia Malaysia. Kerana pemilihan calon ini kebanyakannya, saya cakap semua parti, bukan hanya parti yang sebelah kanan atau sebelah kiri, semua parti secara keseluruhannya, pemilihan calon dilakukan peringkat dalaman parti-parti sendiri. Mereka tidak ada satu sidang meja bulat ataupun libat urus yang memanggil wakil-wakil, contohnya wakil daripada Majlis Belia Malaysia ataupun NGO-NGO lain untuk turut terlibat dan menapis bersama calon-calon yang mereka ingin pertaruhkan dalam pilihan kali ini. Ini perkara yang sedikit menyedihkan dan saya rasa kalau kita nak suarakan hari ini, esok dah nak penamaan calon. Saya rasa mungkin dah agak terlambat dan keputusan yang dibuat oleh parti-parti politik ini sukar untuk ditukar dalam masa sehari ini. Tapi kita berharap dalam pilihan raya seterusnya ataupun dalam pilihan raya yang akan datang pada tahun depan, keterbukaan parti politik untuk mendengar bukan hanya di peringkat ahli-ahli mereka tapi juga daripada NGO-NGO yang turut akan memberi kemenangan kepada mereka. Kerana perlu diingat, dalam sebuah kajian yang dilakukan menunjukkan pengundi atas pagar di Malaysia adalah dalam jumlah 60 hingga 70%. Itu termasuk orang seperti dalam mereka yang terlibat dalam NGO, dalam kepimpinan masyarakat. Mereka ini boleh bertukar keputusan politiknya dalam setiap pemilihan pilihan raya. Oleh itu, saya harap akan datang golongan-golongan pemimpin NGO dan juga masyarakat ini dilibatkan juga dalam pemilihan calon-calon parti politik untuk bertanding. Fauzi, secara kasarnya pemerhatian Fauzi melihat kepada parti-parti, terutama parti-parti yang besar yang telah pun mengumumkan calon-calon mereka yang bakal bertanding di kerusi-kerusi parlimen, termasuk di peringkat 3 DUN, 3 negeri dan juga 1 DUN di Sabah. Bagaimana Fauzi meneliti karakter calon ini dalam menggamit hati pengundi muda? Adakah ianya benar-benar memenuhi aspirasi, kehendak, keperluan pengundi muda itu, Fauzi? Saya melihat kita boleh faham orang politik akan sentiasa play the games, they know how to play the games, dan saya hormati that's how they want hati-hati golongan belia ini untuk mengundi mereka. Kerana apabila saya bertanya, saya turun dan bersembang, kita cuba menyelami golongan-golongan belia yang bakal menguji kali pertama ini. Kebanyakan mereka apabila kita tanya tentang isu ataupun tentang karakter calon, mereka tak begitu kenal calon itu secara peribadi. Tapi mereka kenal tentang kemunculan calon-calon pilihan raya ini melalui media sosial. Dan yang paling orang kata mengujakan, walaupun di peringkat Majlis Belia Malaysia ini kita ada sejarah yang tidak begitu baik dengan YB Syed Saddiq, tapi dapat dilihat golongan belia dan pengundi kali pertama ini sangat dekat, sangat mengenali dan sangat suka dengan YB Syed Saddiq.
Ya. Ini satu perkara yang kita perlu lihat lebih mendalam. Mereka tidak kenal tentang mungkin dasar-dasar yang telah dibawa oleh beliau semasa memegang Kementerian KBS dahulu. Tapi kemunculan beliau dengan persembahan juga konten-konten yang menarik di media sosial itu berjaya menarik perhatian dan sokongan golongan belia untuk menyokong dan mengenali beliau. Ya. Bagaimana Fauzi melihat selain daripada karakter yang dibawa oleh Syed Saddiq selaku Presiden Muda sendiri, bagaimana individu-individu lain yang dicalonkan pada kali ini perlu terlibat secara langsung dan juga mengutamakan perang di media sosial itu untuk menang di kawasan mereka, kerana akhirnya pada ketika ini kita secara jelas kita nampak bahawa perang di media sosial itu menjadi keutamaan, menjadi minat utama, dan itulah cara untuk mendekati golongan pengundi muda ini, Fauzi. Saya sangat menekankan perang di media sosial akan menentukan kemenangan parti politik dalam pilihan raya kali ini, kerana kemasukan lebih 5 juta pengundi baru ini ya. Kalau kita tengok di tempat saya seperti di Pandan ya, sebelum ini pengundi dalam lingkungan 100,000 meningkat hingga 140 lebih. 40,000 lebih pengundi baru, pengundi muda baru. Dan mereka ini 40,000 ni kalau keluar dia boleh menukar dinamika calon di Pandan itu. Begitu juga di tempat-tempat lain. Saya pasti golongan pengundi muda ini bertambah lebih, mungkin setengah, sekurang-kurangnya setengah ataupun lebih pada setengah. Makanya kalau golongan pengundi muda ini dah berjaya di maneuver untuk keluar mengundi pada pilihan raya akan datang, tidak ada istilah safe seat, tidak ada istilah kursi selamat untuk mana-mana parti politik. Kerana sehingga sekarang pengundi muda melihat kepada isu calon dan juga orang kata apa, kepribadian calon itu. Makanya sesiap parti politik yang meletakkan calon yang kena dengan jiwa dan cita rasa golongan belia dan pengundi baru ini, mereka akan memenangi pilihan raya kali ini. Menggunakan media sosial, kerana pengundi baru ini tidak gemar dengan cara politik ceramah umum ataupun ceramah kelompok. Mereka lebih gemar dengan gaya TikTok dan media sosial. Ya. Fauzi, mungkin akhir sekali sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, bagaimana Fauzi melihat keterbukaan parti-parti dalam meletakkan golongan muda, calon muda, orang muda selepas siri pengumuman calon-calon yang dibuat oleh parti-parti ini, bagaimana penerimaan mereka untuk meletakkan muka-muka baru, orang muda pada masa sama, mengenepikan mungkin sosok-sosok yang telah 5-6 penggal bertanding di kerusi yang sama, pandangan Fauzi? Ya, saya menyambut baik apa yang dilakukan oleh parti-parti politik. Kita faham parti politik pembangkang seperti mungkin Keadilan atau parti politik baru seperti Amanah sangat terbuka untuk menamakan calon baru kerana mereka dalam keadaan yang lebih bereksperimen. Tapi satu perkembangan yang sangat baik apabila parti politik yang veteran yang telah lama berkecimpung seperti dalam arena politik ini, seperti Parti UMNO, menamakan lebih 70%, saya difahamkan, lebih 70% muka baru. Muka baru ini bukan hanya maksudnya bertukar tempat golongan belia, 70% muka baru di kawasan-kawasan parlimen. Ini menunjukkan keterbukaan parti politik lama, veteran seperti UMNO juga, untuk reform parti mereka dan tidak terikat dengan senioriti, dengan wallet dan sebagainya. Mereka dah mula bergerak ke arah politik baru di mana calon itu lebih penting. Karakter calon, pendidikan calon, penerimaan calon itu lebih penting daripada senioriti calon itu dalam parti politik. Baik. Ini satu perkembangan yang baik untuk kita memilih calon yang terbaik untuk ditempatkan dalam parlimen kita. Baik, terima kasih saudara Fauzi Fazil, fellow penyelidik Majlis Belia Malaysia, berkongsi pandangan cetusan idea melihat kepada hari penamaan calon. Karakter-karakter itu merupakan satu perkara yang cukup penting untuk kita teliti. Karakter calon itu, kepribadian calon itu sebenarnya dekat di hati golongan pengundi belia. Bercakap soal karakter, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini kita nak meneliti bagaimana perlu ditapis individu-individu tertentu dan juga secara keseluruhannya mereka yang akan dicalonkan pada pilihan raya kali ini dalam memastikan karakter itu merupakan karakter yang winnable dan juga boleh memastikan kesejahteraan dan suara rakyat dibawa ke Dewan Rakyat. Kita berhenti rehat seketika. Malaysia Memilih bersambung selepas ini.